Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersua dalam 2030. Bersama saya Dr. Jennery Amir. Internet merupakan salah satu daripada ciptaan ajaib dunia. Dan bersama-samanya muncul media sosial. Media sosial dianggap sebagai platform ataupun alat gergaji bermata dua. Apakah kesan positif dan negatif media sosial? Apakah cabarannya dan bagaimana untuk tangani cabaran dan segala persoalan yang melingkari media sosial? Jadi untuk mengupas dan memperkatakan lebih lanjut tentang media sosial, bersama-sama kita pada kali ini ialah penganalisis media, Dr. Mus Chairil Samani. Seorang penanalisis media dan juga seorang kolumnis Suara Sarawak. Minda Media. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami hari ini, Dr. Mus. Jadi saya nak tanya yang persoalan pertama ialah berdasarkan pengamatan saya sebagai juga pemerhati media, pengguna media sosial ini begitu taksub ataupun begitu ketagih. Mereka purata melayari internet media sosial ini dari 4 jam sampai ada sampai 8 ataupun 10 jam. Apa sebenarnya menyebabkan mereka ini ketagih dengan media sosial ini? Okay. Terima kasih Dr. Jennery kerana sudi menjemput saya dalam rancangan ini. Sebenarnya saya berbesar hati dengan jemputan ini. Dan kerana kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini, kita kena backtrack sikit. We kena backtrack pada mulanya internet. Internet mula awal hujung 80-an, awal 90-an. Ketika itu mulanya sebagai satu alat bagi telekomunikasi antara tentera Amerika Syarikat untuk berkomunikasi dengan Presiden Amerika Syarikat. Dan pada ketika itu internet hanya wujud sebagai untuk berkomunikasi lebih satu hala daripada dua hala seperti hari ini. Dan ketika itu lebih kepada bagaimana Presiden Amerika Syarikat boleh berhubung dengan tentera untuk melancarkan peluru berpandu sekiranya berlakunya perang dunia. Itu permulaan internet. Tetapi pada kisah awal ini kita tidak nampak kesan itu. Kita tidak nampak betapa hebatnya kesan media sosial ini pada kehidupan individu sehari-harian. Kerana kesan ini mula timbul apabila mendiang Steve Jobs mencipta telefon pintar. Sebelum beliau ada telefon pintar, tetapi tidak sehebat ciptaan Steve Jobs. Dan ciptaan Steve Jobs ini telah membolehkan semua orang menguasai internet. Kerana kalau dulu kita pernah baca dalam Alvin Toffler punya buku The Third Wave, dia cerita tentang prosumer, di mana pengguna menjadi producer at the same time consumer, iaitu mereka menjadi pengeluar dan pada masa yang sama menjadi pengguna media. Dan pada ketika itu saya pun tidak dapat menggambarkan apa yang Alvin Toffler maksudkan. Tetapi apabila kita lihat dengan lonjakan telefon pintar yang dibawa oleh Steve Jobs ini, kita dapati bahawa satu paradigma yang besar berlaku kerana dia meletakkan kuasa yang satu ketika dulu hanya pada kuasa golongan elit, tetapi kini pada siapa-siapa saja yang dapat mencapai telefon pintar. Ya, dan juga yang dapat memiliki telefon bimbit. Ya, telefon pintar ini kerana ia boleh dibawa ke mana-mana. Dan kita lihat hari ini generasi muda maupun tua ini tidak boleh tinggal rumah tanpa membawa handphone. Ya, apa sebabnya mereka ini termasuk doktor sendiri begitu ketagih? Boleh kata-kata ketagih kalau dah 4 jam ke atas. Apa sebenarnya punca ketagihan itu? Okey.
kita kena lihat definisi apa itu ketagih. Kalau kita lihat ya, George Gerbner, apabila dia mengkaji tentang television, dia mendapati bahawa penonton itu menonton televisyen lebih daripada sekian jam. Dan dia mendapati puratanya ialah 4 jam sehari. Dan di Amerika Syarikat memang kebanyakan penonton televisyen ketika itu menggunakan 4 jam dan lebih menonton televisyen. Akhirnya mereka duduk di depan televisyen, mereka mengunyah potato chips, keripik ubi kentang ni, dan akhirnya mereka menjadi boncit macam saya. Jadi dia duduk depan TV. Dan hari ini kita lihat dalam smart telefon pintar ini, mereka menggunakan di mana-mana saja, tak boleh kat tempat tidur, kat bilik air, di mana-mana. Di mana-mana saja. Dan malah perkara pertama yang mereka capai selepas bangun ialah telefon pintar. Dan ini satu fenomena yang cukup membahayakan bagi saya kerana kita tidak menyedari bahawa kita ini sebenarnya menagih. Dan George Gerbner kata kalau you lebih dari 4 jam, you are heavy user, anda pengguna berat. Jadi anda tidak dapat membebaskan diri. Apa tanda-tanda orang itu ketagih sebenarnya? Tanda ni banyak. Yang pertama ialah anda akan rasa gelisah. Gelisah bila kita duduk seorang-seorang je, kita akan pegang telefon, kita akan cek news. Kita akan cek tak apa benda diperiksa. Dan saya sentiasa mematikan kerana saya ada 3 anak yang masih kecil dan saya berpeluang melakukan uji kaji saya. Dan bila saya lihat mereka ini terlalu leka dengan benda tu, saya akan tanya, kenapa? Apa yang menyebabkan anda terlalu asyik dengan telefon ini? Kerana kalau dibiarkan begitu saja, saya akan membiarkan mereka ketagih dengan handphone. Jadi sebagai ibu atau bapa, kita sebagai ketua keluarga, kita mesti mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak kita. Bahawa mereka ada masanya kita gunakan handphone. Kerana kalau dia dah asyik, dia gelisah aja, mana ni ada something wrong. Ya, dia akan nak check. Kerana kadang-kadang dia check tu simple things, messages ke dalam kiriman pesanan daripada kawan-kawan ke. Dan kalau dia tak ada, dia akan cari. Bila dia tu, itu yang pertama, dia gelisah. Yang kedua, dia cepat marah. Yang ketiga, dia akan membawa benda itu ke mana-mana. These are the 3 major indicator. Baik, Dr. Mus. Bagaimana nak kawal diri daripada terjebak dalam fenomena ataupun masalah ini? Ya, okey. Jadi dalam konteks ini, kalau kita sebagai seorang pengguna yang bijak, kita harus ada celik media. Dan dalam hal celik media ini, kita harus ada satu ialah kognitif, kedua ialah kemahiran, ketiga ialah emosi. Baik, Dr. Mus. Kita berehat untuk seketika dan kita kupas lebih lanjut selepas rehat. Okey. Baik. Baik, sebelum rehat tadi Dr. Mus cuba nak menyentuh tentang kesannya dari segi kognitif, kemahiran dan emosi. Jadi boleh Dr. Mus huraikan lebih lanjut? Okey. Jadi dalam konteks ini Dr. Jennery, kita sebagai seorang pengguna yang bijak harus memberikan pendidikan pada anak-anak kita bagaimana untuk menggunakan handphone. Dan kerana saya jadi seorang pensyarah dia sudah begitu lama, lebih 30 tahun mengkaji soal media ni. Ya, jadi saya dalam konteks ini saya sendiri melihat diri saya, buat retrospektifnya pendalaman, lihat apa yang menyebabkan saya tak boleh lepas dari telefon. Dan bila saya dalam gejala sedemikian, saya selalu letak telefon dan tengok apa yang menyebabkan. Jadi dengan cara itu kita dapat kawal. Jadi dalam hal ini kita harus beritahu anak kita, menyedarkan mereka bahawa ada cara, ada masa dan ada ketika, ada tempatnya untuk kita menggunakan handphone. Jadi telefon pintar atau sebarang peranti lain. Jadi bagi saya mereka dididik buat jadual hanya guna 1 jam atau 2 jam. That's sehari. Itu sebaik-baiknya lah. Tetapi kalau mereka perlu menggunakan lebih daripada 1 jam atau 2 jam, apa yang ibu bapa perlu lakukan ialah mereka harus memastikan anak-anak ini menggunakan
peranti ini atau smartphone atau apa sekalipun alat untuk melayari internet di tempat terbuka. Jangan izinkan mereka melakukannya dalam bilik. Tertutup. Apa sebab? Pasal kalau mereka melakukan di tempat terbuka macam di halaman keluarga, halaman depan rumah, tempat satu keluarga boleh berehat, tempat di depan televisyen, kita boleh menonton dan menjenguk apa benda yang dia tengok. Kerana kadang-kadang kita bila ibu bapa ni kata saya betul menjadi kacau bila saya pergi ke pasar raya, saya lihat ibu bapa letakkan anak dalam troli, baginya smartphone, lepas tu dia buat shopping. Dia menyebabkan anak itu ketagih dan leka dan seolah-olah tanggungjawab menjadi ibu bapa itu sekarang serah pada peranti ini atau telefon pintar itu. Kerana ini sepatutnya tidak berlaku. Jadi bila saya tidak mengamalkan itu, jadi dalam hal ini kita mesti mengadakan komunikasi dua hala antara kita dan anak-anak kita. Dan dalam itu sebabnya bagi saya cara terbaik ialah mereka ada masa tertentu untuk menggunakan telefon pintar. Yang kedua, jangan sekali-kali benarkan sesiapa gunakan telefon pintar semasa di meja makan. Baik, salah satu kesan langsung daripada penggunaan media sosial melampau terhadap remaja dan pelajar ini dari segi amalan dan budaya membaca. Yang mereka asyik membaca apa yang terkandung dalam media sosial dan kurang membaca buku yang bermutu dan sebagainya. Bagaimana Dr. Mus melihat perkara ini? Kalau kita lihat Dr. Jinuri, saya baca ini statistik yang dikumpulkan oleh MCMC pada tahun 2018. Itu 2 tahun yang lalu. Saya mencari data yang tahun lepas belum ada. Kalau kita lihat dalam generasi yang berumur bawah 20 tahun, berapa jam mereka habis sehari dalam internet dengan smartphone? 6.7 jam. Ini Malaysia? Di Malaysia. Ini panjang ni. Di kalangan umur 20-an, 8 jam. Kalau ikut governor, ini semua ni pengguna berat dan ada aktif. Kemungkinannya menjadi ketagih. Okay, ini amat merisaukan. Ini memang merisaukan saya. Jadi saya tidak mengizinkan benda ini. Itu sebab saya kata kalau nak di meja makan no handphone. Because kita sebagai bapa mesti mengajar mereka berkongsi, bercakap untuk menceritakan apa masalah yang mereka hadapi. Kerana kita tak tahu apa yang mereka layari all the time. Jadi dalam kita bercakap dalam keluarga itu kita dapat menangkap apakah masalah yang dihadapi mereka. Dan saya bersetuju dengan Dr. Jinuri bahawa kebanyakan remaja hari ini sudah tidak mahu membaca, tidak mahu membaca buku bercetak. Itu yang. Tetapi kalau kita tanya mereka tentang surat khabar, mereka baca surat khabar tetapi dalam talian. Okey, tapi bukan yang... Apa kesannya kalau mereka tidak membaca bahan-bahan seperti buku dan sebagainya? Dan hanya asyik membaca bahan dalam media sosial. Yang masalahnya dengan bila mereka membaca dengan bahan dalam media sosial, yang dibaca ialah sebenarnya mereka menonton YouTube. YouTube tu ada yang baik, ada yang buruk. Terpulang pada kita. Itu sebabnya dalam hal ini saya kata kita mesti didik. Kalau pelajaran tentang sejarah tu banyak sekali di YouTube. Pelajaran tentang statistik banyak sekali di YouTube. Mungkin ada kesan dari segi kognitif, dari segi keupayaan untuk menganalisis, dari segi kemahiran bahasa dan sebagainya dapat Dr. Mus huraikan? Saya rasa pada jangka panjang kesan ini akan kita lihat. Kerana kalau kita lihat pada masa awal kemunculan televisyen, mereka kata televisyen itu idiot box. Sesiapa saja boleh menonton, boleh memahami. Kerana dia tidak perlu ada celik media, tidak perlu celik huruf. Dan dalam hal ini mereka boleh faham apa. Itu sebab yang kita lihat ini akan berlaku. Yang kerana mereka asyik dengan apa yang ada di YouTube, mereka lupa bahawa dunia di luar tu ada banyak lagi. Dan yang ini terbawa terbawa bila mereka ini anak-anak di sekolah, mereka terbawa di sekolah dengan cikgu yang tidak mampu melonjat, menyanyi, berketawa, berjenaka, bercanda selama 40 minit untuk satu pelajaran, kerana itu yang berlaku dalam YouTube. Jadi ini yang masalah besar, because then kita tidak mengembang, mereka sudah hilang fokus. Saya sendiri perhatikan kadang-kadang dalam kalangan rakan-rakan, rakan malah
kaum keluarga sendiri apabila duduk di kedai makan, mereka asyik melihat. Mereka dekat tetapi sebenarnya jauh. Betul. Bagaimana ini kesan dari segi kemahiran sosial, interpersonal dan sebagainya? Because bagi mereka, saya rasa lah pengalaman saya, benda itu tidak mengasyikkan seperti media sosial. Dan bila kita terlalu asyik dengan media sosial, kita hilang ilmu atau nilai untuk kemahiran ini. Kemahiran untuk memberi fokus pada apa yang kita sedang lakukan. Kerana interaksi sosial ni satu kemahiran juga. Jadi bila kita kurang berinteraksi dengan orang lain, kita akan melihat generasi akan datang ini, generasi yang akan di bawah tempurung dia sendiri, yang tidak tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan cekap apabila berdepan dengan orang lain. Ini sesuatu yang begitu ironi ketika sepatutnya mereka dekat, itu sepatutnya berhubung secara interaksi menggunakan kemahiran interpersonal dan sebagainya, tapi semuanya ini media sosial ini sebenarnya menjarakkan mereka. Jadi kita berhenti rehat dan kita bincang selepas ini. Anda sedang mengikuti 2030 bersama Dr. Mus Hairil Shamani. Jadi Dr. Mus, satu daripada kehebatan media sosial ialah kebebasan bersuara, freedom of speech. Boleh kata hampir tidak ada sempadan. Semua orang langgar, seolah-olah menjadi satu rimba yang tanpa akta. Orang memfitnah, orang menghasut dan sebagainya. Apa kesannya kalau kita biarkan pengguna sosial yang tidak bertanggungjawab ini untuk melontarkan pelbagai pandangan, kritikan, kecaman dan sebagainya terhadap masyarakat kita? Jadi ini satu masalah yang cukup berat sebenarnya. Bagaimana kita nak mengatasinya? Bagaimana kita nak mendidik generasi kita ni? Kerana sebelum ada telefon pintar, orang tidak mampu bersuara, tidak mampu melonjakkan pendapatnya. Dan kalau mereka berani berbuat demikian, mereka berdepan dengan risiko untuk ada tindak balas backlash daripada masyarakat. Jadi bila wujudnya telefon pintar, mereka dapati mereka boleh bersuara sebarang tanpa batasan. Tanpa batasan. Kerana apa? Mereka berselindung, bersorok di belakang telefon pintar. Dan akaun palsu. Yes, itu satu lagi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, mereka ini berlakon mengambil identiti orang lain, mereka menyuarakan. Jadi maksud mereka ini adalah golongan yang lontar batu sembunyi tangan. Betul. Dan ini satu fenomena yang susah kita nak kawal. Kerana kalau kita kawal, nanti ada kelompok dalam masyarakat kata, kita menyekat kebebasan bersuara. Tetapi apakah kebebasan bersuara itu untuk termasuk memfitnah orang lain, termasuk menghina agama orang lain, termasuk mengutuk bangsa lain? Jadi kita ada sempadannya pada semua ini. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks Presiden Amerika Syarikat yang Donald Trump yang tak mahu letak jawatan ini. Tapi bagi golongan ini seolah-olah kebebasan itu adalah kebebasan mutlak tanpa sempadan, tanpa memikirkan tentang kesan dan implikasi daripada perbuatan mereka itu. Apa kesannya terhadap masyarakat, pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai budaya dan agama seperti Malaysia ini? Itu sebabnya dalam konteks media sosial ni kita mesti banyak mengamalkan sikap bila kita terima sebarang maklumat daripada dalam telefon pintar. Maklumat ni tidak kita minta. Di dalam konteks media dikatakan sebagai push news. Orang ada yang menolaknya pada kita tanpa kita minta. Kalau surat khabar, kita mencari surat khabar, kita pilih. Tetapi push news ni jadi bila ini yang memberi kesan yang cukup hebat pada emosi kita. Kadang-kadang kita terkesan dengan apa yang dilontarkan di dalam social media, especially dalam WhatsApp. Kerana WhatsApp ini ialah social media yang tertutup berbanding dengan Facebook. Facebook ialah social media yang terbuka. Orang boleh lihat siapa yang memperkatakan, apa yang dia perkatakan, ia semua tercatat. Tetapi dengan WhatsApp, kita tidak pernah tahu identiti siapa yang di sebaliknya. Kerana ada di kalangan mereka ini melakukannya dengan niat-niat tertentu. Apa niat mereka tu? Termasuk kalau orang itu orang politik, jadi untuk kepentingan politiknya. Jadi kalau orang itu cyber warrior, maka dia menjalankan tugas. Jadi kita yang menerimanya, bila terima the first thing,
jangan klik forward. Jangan tweet. Tapi ada portal kan di Malaysia untuk itu? Betul. Untuk menyemak tentang ini? Betul. Tetapi kebanyakan rakyat Malaysia ni lebih cepat forwardkan. Dapat je forward. Jadi kita menjadi tanggungjawab. Bila saya dapat, saya cek. Saya akan sentiasa cek semua yang saya terima betul atau tidak. Tetapi berapa orang yang buat macam saya tahu Dr. Jenri buat. Tapi kita dan sebagai orang terlatih dalam bidang media dan komunikasi ya kita bertanggungjawab. Jadi itu sebabnya tugas saya bagi saya sekarang ialah mendidik. Ada makcik saya hantar, saya kata ini makcik, ini this is fake, this is palsu. Tapi kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Apa sebenarnya aspek yang ditekankan dalam akta itu? Kalau kita lihat memang Akta 232 Akta Section 232 Section Komunikasi dan Multimedia itu ada memperuntukkan penyalahgunaan. Ya, tapi bagi saya lah akta yang paling baik sebenarnya yang telah dibatalkan ialah anti-fake news yang dibatalkan oleh kerajaan PH. Saya rasa itu satu langkah yang ke belakang. Kerana kita lihat di Singapura mereka reenact, mereka mewujudkan akta tersebut. Apa yang sepatutnya mereka lakukan ialah ubah suai mana yang rasanya mungkin terlalu kelemahan. Mungkin dari segi denda yang terlalu tinggi. Tetapi kerana akta itu cukup baik. Kerana bila ada akta itu, kita ada satu tool, bukan senjata satu alat untuk kita mengawal pengaliran berita palsu. Adakah pengguna media sosial tak faham akan hukuman di bawah akta ini? Mereka sedar tetapi mereka berselindung di sebelah. Apa hukumannya Dr. Mus kalau mereka didapati bersalah di bawah akta ini? Bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Saya yang kalau kita lihat bawah Seksyen 232 ni, mereka didenda sekadar 300,000 ringgit atau dipenjara tidak lebih 3 tahun. Itu bagi kesalahan itu ya. Jadi dalam konteks ini macam mana kita tangkap? Kerana kalau kita lihat WhatsApp sekarang ini dia dah specify dalam WhatsApp itu bahawa point to point communication is very secret. Tak ada siapa boleh tahu siapa. Jadi orang yang ada niat atau motif yang tidak baik ini akan guna kesempatan ini untuk. Jadi maksudnya pengguna media sosial yang beretika, bertanggungjawab, mereka tidak harus menggunakan alat ini dengan sewenang-wenangnya kerana ini akan beri kesan yang besar. Itu memang sepatutnya lah. Tapi kerana kalau kita lihat kalau generasi tua yang seronoknya lah bagi saya lah, yang apabila saya mengamati bukanlah seronok apa, tetapi this is something yang saya temui bahawa yang banyak share ni ialah generasi lama macam kita. Kenapa generasi lama pula yang suka kongsi ni? Because generasi lama ni dia dapat benda tu macam monyet dapat bunga. Jadi dia lupa. Ini menarik ini ungkapan ni. Yang terlalu lupa bahawa benda itu sepatutnya dihargai dan digunakan dengan betul. Tetapi kerana mereka tidak pernah didedahkan. Itu sebabnya bagi saya lah di peringkat sekolah mesti diajarkan tentang literasi media ni. Supaya generasi muda ni terdidik tentang yang patut dan tidak patut dilakukan apabila kita menggunakan media sosial. Jadi baik media sosial tertutup atau terbuka, supaya kita jadi. Baik, menarik sekali Dr. Mus dan kita kupas dengan lebih lanjut selepas rehat. Kembali selepas ini. Baik, segalanya ada dalam internet dan media sosial. Bergantung kepada pengguna media sosial untuk memilih. Sama ada memilih yang jelek, yang buruk ataupun yang positif dan baik. Jadi melihat perkara ini Dr. Mus, banyak sekali salah guna pengguna media sosial ini menyalahgunakan media sosial termasuk untuk membuli orang lain, memfitnah orang lain dan juga melakukan penipuan. Dan angka terbaru yang saya tahu dari segi penipuan scam, Macau scam ini sekitar 5,000 lebih sehingga bulan 10 ini dari Januari lepas dan membabitkan sekitar 250 lebih juta. Bagaimana Dr. Mus melihat ini walaupun telah
dimaklumkan, diberitahu, dinasihatkan, masih banyak lagi yang terbabit ataupun terjebak dalam skam ini? Saya rasa masyarakat mereka dengan keasyikan ini lupa bahawa mereka sebenarnya bila menggunakan media sosial, mereka mendedahkan diri mereka. Jadi kalau kita terdedahkan diri pada kita dengan orang lain, kalau depan berdepan kita tahu menilai. Kita tahu bagaimana nak berinteraksi, bertindak balas. Tetapi bila kita berinteraksi dengan media sosial, orang di depan kita itu tidak ada. Jadi masalah penting ialah bagi kita ialah untuk mengenal pasti siapa individu ini. Kalau kita dapat kenal pasti individu ini memang jujur, boleh saja kita teruskan interaksi ini. Tetapi itu sebabnya orang sekarang ni yang gunakan Facebook, semua orang yang minta friend, dia friend. Bertopengkan sesuatu yang kita tak faham. Betul. Dan malah anak-anak saya pun saya kata no. You should not friend everybody. Kita pilih. Kalau kawan-kawan kat sekolah, you nak friend, tak ada masalah. Kita mesti didik. Itu sebabnya bila kita friend dengan semua orang, kita sebenarnya mendedahkan diri. Pada risiko-risikonya. The bottom line bagi saya is the individu. Individu itu kena berjaga-jaga. Jadi kita sebagai seorang yang sebagai ahli masyarakat, jangan dedahkan diri pada. Dr. Mus, satu daripada perkara ataupun kejadian yang menghairankan saya ialah soal love scam. Cinta palsu melalui media sosial. Sampai ada orang yang terpesona, terpikat dengan jejaka yang begitu handsome dan gambar yang entah siapa, dan akhirnya hilang wang sampai berjuta-juta ringgit. Bagaimana Dr. Mus melihat love scam ini? Benda ni memang di luar pengamatan saya. Saya belum selidik dengan lebih detail, lebih lanjut. Tetapi bagi saya, dalam masyarakat kita ni banyak orang yang kesunyian. Jadi mereka ni kesunyian, dia mencari kegembiraan melalui media sosial. Mungkin ada kerana mereka ni sifat pemalu. Jadi tidak mampu bercakap dengan orang lain secara berdepan. Jadi dengan media sosial mereka boleh lebih terbuka, lebih mudah menyerahkan diri. Jadi itu masalahnya ialah kita. Kalau kita mengawal diri kita dan khususnya dalam love scam ini, benda ni tidak akan timbul. Kalau kita sedar daripada awal lagi bahawa media sosial ini tidak untuk bersosial secara tanpa sekatan. Bagaimana pula dengan bully siber ni? Orang membuli orang lain, menghina, membuli dan sehingga menimbulkan, mencetuskan masalah mental, emosi begitu dahsyat. Malah di Sarawak sendiri ada orang seorang remaja yang terjun kan, bunuh diri. Jadi bully cyber ni itu satu benda yang betul. Yang berlaku di depan mata kita, itu sebabnya kita sebagai ibu bapa, kerana bully cyber ni berlaku di kalangan golongan remaja. This is the rebel age. Mengapa golongan ini pula jadi sasarannya? Kerana kelompok ini ialah dalam peringkat umur yang mencuba beremosi, belum bijak mengawal emosi mereka. Jadi hal ini yang menyebabkan mereka mudah terjebak pada bully. Itu sebab saya selalu balikkan pada anak-anak saya, bila kita mendidik, kita mesti sedarkan mereka, jangan kita hina sesiapa. Jangan kita kutuk sesiapa kerana kita tidak tahu apa kesannya. Itu sebabnya kalau ada kawan-kawan dia menghina, mengutuk dia, anak-anak saya akan sedih. Saya kata, kenapa dia sedih? Because dia akan bercakap saya masa waktu makan, di meja makan. Kenapa you sedih? Jadi bila saya dah tahu apa sebabnya, saya kata itu sebabnya. Bila you pakai media sosial, berhati-hati. Dan apabila ada remaja yang bunuh diri, saya sangat sedih. Kerana mereka ni sepatutnya boleh dibantu. Tetapi kerana mereka tidak dikelilingi oleh orang-orang yang dapat membantu, jadi itu yang menjadi masalah. Jadi dalam hal ini, kalau kita terasa tertekan, kita hanya cari dalam internet help group yang boleh membantu kita. Bagaimana mengatasi gelojak di dalam jiwa kita. Jadi maksudnya pembuli dan mereka yang tidak bertanggungjawab ini memberi kesan mental dan emosi yang begitu teruk terhadap orang lain. Betul.
Kerana mereka hina di dalam cyber social, mereka media sosial, mereka menghina tanpa batasan. Dan mereka menghina bukan hanya muka tetapi segala aspek yang boleh dilontar sehingga orang yang menerima tu akan rasa tertekan. Bagaimana dengan ada individu atau kalangan itu yang mahu menunjuk-nunjuk dalam melalui media sosial ni? Itu sebabnya kita kena pandai berinteraksi. Kalau depan orang ramai secara face to face bersemuka, kita dapat mengajar okey, ini trait-trait tertentu yang boleh kita perhati. Dalam media sosial ni, kita ni bila kita dah friend orang tu, the first thing is unfriend. Itu sebabnya. Jadi maksudnya kita sendiri menentukan. Kita sendiri menentukan. Because saya ada pelajar saya yang saya friend kan dulu. Tapi bila saya follow dia punya info, dia punya writing dalam wall tu, bagi saya ini di luar norma biasa. Apa maksud Dr. Mus dengan di luar norma biasa tu? Dia seolah-olah menghina agama, menghina kaum. Bagi saya, bagi saya is not right. So apa yang saya lakukan? Unfriend dia. Jadi walaupun dia bekas pelajar, kerana kalau saya nak didik dia, dia dah dewasa. Dah tidak mungkin saya boleh mendidik dia kerana dia di luar daripada kemampuan kuliah saya. Kalau masa dalam kuliah dulu saya bolehlah mengajar. Tapi bila dia dah bekerja, dah dewasa, dah berkeluarga, cara saya ialah unfriend. Jadi saya kalau mereka tidak sesuai, unfriend saja. Baik, secara ringkas, melangkah ke hadapan, apa nasihat dan harapan Dr. Mus terhadap pengguna media sosial ini? Secara ringkas dalam 30 saat. Bila gunakan media sosial ni, kita mesti cari yang baik. Jangan cari yang buruk. Bila ada yang buruk, kita ketepikan. Kalau ada permata di situ, dan permata ini apa yang dapat membantu sasiah diri, membentuk kerjaya kita, membentuk pribadi kita. Baik, sebenarnya media sosial ini baik atau buruk bergantung kepada kita sendiri. Jadi terpulang kepada kita sama ada untuk menjadi pengguna media sosial yang beretika ataupun tidak beretika dan bertanggungjawab ataupun tidak bertanggungjawab. Jadi sekian saja kali ini, jumpa lagi minggu depan.